Dia meludah. Tangani sendiri. Dasar tak guna. Dedahkan aku. Takkan ada yang percayakan kau. Semasa aku berdiri di majlis gala memegang kontrak $20 juta, aku mencapai rekod, berjalan ke meja keluarganya dan berjanji. Malam ini, kau akan bertemu pemimpin sebenar kau. Kemudian pintu terbuka. Hai penonton, tekan langgan. Ini tentang apa yang berlaku apabila kau mengelirukan kesetiaan dengan kelemahan. Aku menjalankan operasi untuk sebuah syarikat logistik utama. 5 tahun yang lalu, Elias Jans menyelamatkan nyawaku selepas kemalangan memandu dalam keadaan mabuk. Apabila syarikat anak perempuannya mula muflis, dia memintaku untuk membantu. Kemudian dia memintaku untuk menikahinya. Aku berkata ya kerana aku berhutang segalanya kepadanya. Perkahwinan itu adalah kontrak sejak hari pertama. Bilik tidur berasingan, tiada keintiman, profesional semata-mata. Ainsley menjelaskan bahawa dia memerlukan seseorang untuk mengendalikan operasi semasa dia memainkan peranan sebagai CEO. Aku adalah otak. Dia adalah wajah. Skim perjanjiannya. Aku memberitahu diriku sendiri bahawa tidak mengapa, bahawa aku sedang menunaikan hutang, bahawa mungkin akhirnya kami akan menjadi rakan kongsi sebenar. 3 tahun kemudian, dia mula bertemu dengan Jackson Thorne. Aku perasan, tetapi tidak berkata apa-apa. Kami sebenarnya tidak berkahwin, cuma rakan kongsi perniagaan dengan penyata cukai bersama. Tetapi saya mula membuat perubahan, secara senyap, membina kontingensi. 2 bulan lalu, kami sedang bersedia untuk perjanjian terbesar dalam sejarah syarikat, kontrak pengedaran bernilai $20 juta dengan rangkaian runcit utama. Saya telah menghabiskan masa 6 bulan memupuk hubungan, menyediakan pembentangan, merundingkan terma. Pelanggan mempercayai saya, tetapi kontrak memerlukan tanda tangan CEO. Majlis menandatangani kontrak itu dijadualkan malam ini di Majlis Amal. Eksekutif industri kulit hitam Thai sangat terbuka. Saya telah menyediakan semuanya. Ainsley hanya perlu hadir dan menandatangani. Dia tidak hadir. Saya berdiri dengan tuxedo saya pada pukul 8 malam ketika saya menghubunginya. Bunyi bising, musik parti, orang ramai ketawa. Apa? Dia membentak. Di mana awak? Majlis menandatangani kontrak sedang berlangsung sekarang. Saya berada di sebuah parti. Anli, ini kontrak terbesar dalam sejarah syarikat. Jangan gunakan kontrak itu untuk menekan saya melakukan apa yang awak mahu. Hari ini hari lahir Jackson, dan saya tidak boleh meninggalkannya sendirian. Awak orang operasi, kan? Jadi kendalikan. Uruskannya sendiri. Kontrak itu memerlukan tanda tangan CEO. Kemudian palsukannya. Saya tak peduli. Berhenti panggil saya. Dia ketawa. Ya Tuhan, awak ni melekat sangat. Inilah sebabnya saya tak tahan berada di sisi awak. Awak tak guna kalau tak ada orang suruh awak buat apa. Dia tutup telefon. Saya berdiri di situ seketika. Sesuatu berdetik di otak saya. Bukannya penjelasan kemarahan. Saya hubungi pembantu eksekutifnya. Rachel, di mana dia? Loteng di pusat bandar. Tuan, saya patut beritahu awak dia memindahkan 180,000 daripada dana kecemasan syarikat pagi ini untuk sebuah Porsche yang dihantar ke alamat Jackson Thorne. Semuanya masuk akal secara tiba-tiba. Dana kecemasan yang kami simpan untuk isu gaji telah habis digunakan untuk membelikan kereta untuk teman lelakinya. Semasa saya cuba menyelamatkan syarikat keluarganya, saya melihat sekeliling dewan besar. Pelanggan itu sedang memeriksa jam tangannya, bersedia untuk pergi. Keluarga Tans yang memakai sut mahal mereka, mengharapkan saya melakukan keajaiban. Dan saya membuat keputusan. Saya mengeluarkan telefon saya dan menghantar mesej kepada seseorang yang saya tidak bercakap selama 5 tahun. Mara, saya perlukan awak. Percayalah saya sekali lagi. Mara Quen, wanita yang sebenarnya akan aku cintai sebelum aku memilih kewajipan daripada kebahagiaan. Wanita yang telah aku tinggalkan untuk berkahwin dengan Ainsley.
Dia membalas dalam masa 3 menit. Saya akan datang. Apa sandiwaranya? Sementara saya menunggu, saya pergi ke Elias. Menceritakan semuanya kepadanya. Parti itu, teman lelaki itu, dana kecemasan yang digelapkan. Dia tiba-tiba kelihatan 10 tahun lebih tua. Apa yang perlu kita lakukan? Kita lepaskan dia. Syarikat itu tidak memerlukannya. Ia tidak pernah memerlukannya. Saya telah melakukan kerja sebenar selama 4 tahun. Dia hanya menandatangani sesuatu dan mengambil kredit. Dia CEO di atas kertas. Tetapi siapa yang sebenarnya dihubungi oleh pelanggan? Siapa yang membina semula syarikat ini daripada muflis? Dia tidak menjawab. Saya akan membetulkan ini. Saya memberitahunya, tetapi bukan untuk Ansley. Untuk awak kerana awak menyelamatkan nyawa saya dan saya berhutang budi kepada awak. Tetapi selepas malam ini, hutang saya telah dibayar. Mara tiba 30 menit kemudian. Berpakaian biru laut. Rambut diikat. Kelihatan seperti dia baru keluar dari bilik lembaga pengarah. Kami telah berpisah 5 tahun yang lalu apabila saya memberitahunya bahawa saya berkahwin dengan Ansley atas kewajipan. Dia ada berkata, "Awak buat silap, tapi saya akan berada di sini bila awak faham." "Awak datang," kata saya. "Awak tanya." Dia meletakkan bagnya. "Apa yang sedang berlaku?" Saya jelaskan dalam masa 3 menit. Kontrak itu, pengkhianatan Ansley, penyelewengan. Jadi, awak nak kecam isteri awak sendiri secara terbuka. Saya nak selamatkan syarikat yang layak dapat yang lebih baik dan berikan kontrak kepada seseorang yang benar-benar menghargainya. Awak, firma perunding awak. Ini bukan tentang balas dendam. Nombor itu tentang pembetulan, tentang meletakkan sesuatu di tempat yang sepatutnya. Dan selepas saya beritahu awak semua yang sepatutnya saya beritahu awak 5 tahun yang lalu, dia mengangguk. "Mari kita buat ini." Saya ambil mikrofon. Bilik itu menjadi sunyi. "Nama saya Kadis Sterling, pengarah operasi untuk Dance Logistics. Ketua pegawai eksekutif kami, Ansley Dance, tiada di sini malam ini. Dia memilih untuk menghadiri parti persendirian. Saya akan memainkan rakaman dari tadi untuk awak, dan saya mahu awak faham kepimpinan macam mana yang telah kita jalankan." Saya memainkan rakaman itu. Suara Anli memenuhi Dewan Besar. "Jangan gunakan kontrak itu untuk menekan saya. Hari ini hari lahir Jackson. Uruskan sendiri, dasar orang yang tidak berguna." Kejutan itu bergema di seluruh bilik. Dia ketawa. Dia memanggil saya melekat. Dia menyuruh saya memalsukan tanda tangannya. "Skim CEO kita," kataku. "Orang yang pagi ini memindahkan 180,000 daripada dana kecemasan syarikat untuk membelikan kereta untuk teman lelakinya." Keluarga Tan semula menjerit. Keselamatan telah masuk, tetapi kerja yang saya lakukan, hubungan, infrastruktur yang kukuh, ia tidak sepatutnya berada di bawah kepimpinan yang melayan kami sebagai orang buangan. Saya memberi isyarat kepada Mara. "Ini Mara Quen. Dia mengendalikan Quen Consulting. Dia orang yang paling cekap yang saya kenali. Saya mengesyorkan pelanggan kami bekerjasama dengannya." Pelanggan itu berjalan ke arahnya, menghulurkan tangannya. "Itu memerlukan keberanian. Cik Quen, mari kita bincangkan apa yang anda boleh lakukan dengan kontrak $20 juta. Mara tersenyum. "Saya mempunyai segalanya malam ini." Semuanya berubah pada saat itu. Saya baru sahaja membatalkan perkahwinan saya sendiri di hadapan semua orang yang penting. Dan buat pertama kalinya dalam 5 tahun, saya rasa bebas. Kemas kini 1. Dideo Tula seorang CEO yang didedahkan di majlis amal. Skim isteri saya. Sayalah orang yang melakukannya. Biar saya ceritakan apa yang berlaku selepas saya meninggalkan majlis gala dan mendaftar masuk ke hotel. Menghabiskan malam hanya untuk bersantai. Memesan perkhidmatan bilik. Menonton televisyen yang teruk.
Merasakan beban selama 5 tahun berpura-pura akhirnya hilang. Keesokan paginya, saya menghubungi peguam saya, menjelaskan semuanya. Apa yang awak lakukan sama ada bijak atau membunuh diri dalam kejaya, katanya. Apakah pilihan saya untuk perceraian? Kes bese. Awak ada bukti penyelewengan, rakaman yang membuktikan dia meninggalkan tugas CEO dan syarikat. Itu lebih rumit, tetapi memandangkan apa yang berlaku, jika lembaga pengarah bijak, mereka akan melepaskannya. Dan jika tidak, awak pergi dan biarkan ia terbakar. Petang itu, Elias menghubungi. Polis ada di sini. Saya menghubungi mereka tentang pemindahan dana kecemasan. Awak apa? Awak betul tentang segala-galanya. Dia anak perempuan saya. Tetapi apa yang dia lakukan adalah jenayah. Saya tidak boleh melindungi itu. Suaranya serak. Saya mengajak awak berkahwin dengannya kerana saya fikir awak boleh menyelamatkannya. Aku menggunakan hutangmu untuk memanipulasimu menjadi kehidupan yang tidak pernah kau inginkan. Itu berakhir sekarang. Apapun keputusanmu, kau bebas. Hutang itu sudah dibayar. Dia menutup telefon sebelum aku sempat menjawab. 2 hari kemudian, aku kembali ke rumah. Ainsley sedang mengemas. Marilah bermegah, katanya tanpa mendongak. Nombor ambil barangku. Ini rumahku. Aset bersama. Kita akan bahagikannya dalam perceraian. Akhirnya dia memandangku. Matanya membaca. Kau hancurkan aku di hadapan semua orang. Kau malukanku. Aku memainkan rakaman kata-katamu sendiri. Kau mensabotase syarikat itu. Aku menyelamatkannya darimu. Dia membaling gelas ke arahku. Gelas itu pecah ke dinding. 5 tahun aku membiarkanmu tinggal di rumahku. Memberimu gelaran. Kejaya, kau tidak pernah menyentuhku. Dia mencelah. Tidak pernah cuba. Aku tahan dengan perkahwinan tanpa seks kerana kau tidak boleh. Ainsley. Aku ada 2 orang anak. Dia berhenti. Apa? Kembar perempuan. 4 tahun. Riley dan Sage. Wajahnya kosong. Kau berbohong. Aku tidak. Mereka bersama ibu mereka sekarang. Kau ingat Mara? Wanita yang dapat kontrak awak. Kita dah bersama selama 4 tahun. Masa awak berpura-pura saya tak wujud. Saya tengok dia proses ni. Jadi, awak curang pasal apa? Kami ada bilik tidur berasingan sejak bulan ketiga. Awak dengan jelas kata ini perniagaan. Saya hormati itu secara profesional sambil membina kehidupan sebenar secara peribadi. Adakah ayah saya tahu? Ayah saya tahu sekarang. Dia duduk kelihatan kecil. Tiba-tiba. Saya tak percaya awak akan sekejam ini. Dan begitulah keadaannya. Saya telah menghabiskan 5 tahun lemas supaya dia boleh terapung. Dan dia fikir saya kejam kerana akhirnya melepaskannya. Apabila awak adalah orang yang mendukung seseorang di bawah air, kata saya perlahan. Awak takkan terkejut bila mereka berhenti pedulikan keselesaan awak. Dalam perjalanan ke atas, saya ambil kotak saya dan pergi. Kertas perceraian difailkan 3 hari kemudian. Lembaga mengundi untuk memecat Ainsley sebagai CEO. Mereka menawarkan saya jawatan itu. Saya menolaknya. Sebaliknya, saya mengesyorkan perunding luar. 2 minggu selepas majlis gala itu, saya berpindah ke sebuah rumah yang telah saya sewa di bawah LLC selama 2 tahun di mana Mara dan anak-anak perempuan saya tinggal sementara saya berpura-pura menjadi suami. Riley dan Sage bertemu saya di pintu. Mereka mengenali saya sebagai kawan mama, Kade. Sekarang mereka sedang belajar. Saya ayah mereka dan kami semua akan tinggal bersama. Adakah ini bermakna awak tidak perlu pergi lagi? Riley bertanya. Ya, sayang. Saya menjemputnya. Saya tidak perlu pergi lagi malam itu. Selepas anak-anak perempuan saya tidur, Mara dan saya duduk di beranda sambil minum kopi. Awak okey?
Dia bertanya. Saya bebas buat kali pertama dalam tempoh sedekad. Tiada lagi hutang yang perlu dibayar. Tiada lagi hutang? Dia menyandarkan kepalanya di bahu saya. Bagus. Saya telah menunggu selama 5 tahun untuk berhenti berkongsi awak. Saya minta maaf kerana membuat awak menunggu. Saya tidak. Sesetengah perkara yang awak tidak boleh pelajari secara sambilan. Awak perlu memikirkannya sendiri. Dia betul. Kadang-kadang awak perlu lemas sebelum awak ingat awak tahu berenang. Seminggu selepas itu, sesuatu yang menarik berlaku. Jackson Thorne, teman lelaki saya, menghubungi saya. Kita perlu berbincang. Dia berkata tentang apa yang Porsche Ansley minta saya jual untuk membantu yuran guamannya. Dia kata awak dah hancurkan hidupnya, dan saya berhutang sokongan kepadanya dan saya menyiasat apa yang sebenarnya berlaku. Penyelewengan, majlis gala, semuanya. Dia mainkan watak kami berdua. Ya, saya cuma nak awak tahu yang saya tak tahu dia dah kahwin. Dia beritahu saya awak sepupunya. Ada lelaki yang dia bantu kerana kasihan tak ubah apa-apa. Saya tahu, tapi saya tetap jual kereta tu. Hantar duit dia. Kalau begitu saya dah selesai. Semua ni terlalu teruk. Langkah bijak. Dia tutup telefon 3 hari kemudian. Saya dengar melalui Elias yang Jackson dah hosting Ansley sepenuhnya. Jual Porsche tu, hantar separuh duit dia, sekat nombor telefonnya. Rupa-rupanya kesetiaan yang dibina atas hadiah tak kekal lama bila duit dah habis. Syarikat stabil di bawah kepimpinan baharu. Hasil pendapatan jatuh 40% akibat kerosakan reputasi, tapi mereka bertahan dengan lebih kecil, lebih fokus tanpa ego yang telah membunuhnya dari dalam. Ansley berpindah ke Orange County, mula bekerja runcit, menguruskan kedai pakaian di pusat beli belah. Elias beritahu saya dia anggap ia memalukan. Dia beritahu dia ia kerja yang jujur. Pertama kali dia berkata tidak kepadanya. Minggu lepas, Mara dan saya mula merancang perkahwinan. Majlis kecil-kecilan, halaman belakang rumah, hanya kawan rapat dan keluarga. Gadis-gadis itu akan menjadi gadis pengiring pengantin. Tiada isyarat besar-besaran, tiada persembahan, hanya 2 orang yang memilih satu sama lain sedangkan ia benar-benar penting. Menjadikannya rasmi. Seseorang bertanya kepada saya sama ada saya menyesali 5 tahun bersama Ansley. Jika saya rasa saya telah membuang masa, sejujurnya, nombor tahun-tahun itu mengajar saya apa yang bukan perkongsian. Mengajar saya perbezaan antara kewajipan dan pilihan. Mengajar saya bahawa kesetiaan kepada seseorang yang tidak menghargai Anda hanyalah kemusnahan diri dengan amalan yang lebih baik. Saya perlu belajar bahawa dengan cara yang sukar dan sekarang saya sedang membina sesuatu yang sebenar dengan seseorang yang melihat saya, yang memilih saya bukan kerana saya berguna tetapi kerana dia mahu. Skim kemenangan sebenar bukan dendam, bukan pendedahan awam, hanya pemahaman senyap bahawa saya layak dipilih. Kemas kini 2. Anda telah bertanya apa yang berlaku selepas semuanya hancur. Di sinilah semua orang tiba. Perceraian dimuktamadkan 6 minggu lalu. Ansley memperjuangkan nafkah. Mendakwa dia telah menyokong kejaya saya semasa perkahwinan kami. Peguamnya mengemukakan bukti bahawa saya pernah tinggal di rumah keluarganya, bekerja untuk syarikat keluarganya. Peguam saya mengemukakan bukti bahawa saya telah bekerja lebih 80 jam seminggu selama 5 tahun sementara dia mengambil kredit, bahawa saya akan membina semula syarikat itu daripada muflis, bahawa dia telah menggelapkan 180,000 untuk hari lahir teman lelakinya. Hakim tidak bersimpati. Dia tidak mendapat apa-apa. Tiada nafkah, tiada tuntutan ke atas aset saya, tiada bahagian daripada kerja yang telah saya lakukan. Rumah itu dijual. Hasil dibahagikan 50/50. Dia berpindah ke sebuah apartmen di Orange County. Syarikat keluarga Tans hampir tidak dapat bertahan. CEO baharu melakukan kerja yang kukuh untuk menstabilkan keadaan, tetapi kerosakan reputasi adalah ketara. Beberapa pelanggan secara senyap-senyap memindahkan kontrak mereka. Hasil tahunan menurun 40% tetapi mereka masih beroperasi dan masih menggaji orang,
cuma lebih kecil, lebih jujur tanpa ego yang membunuhnya dari dalam. Elias menghulurkan tangan bulan lalu meminta untuk bertemu untuk minum kopi. Saya hampir berkata tidak tetapi rasa ingin tahu yang kami temui di sebuah kedai makan berhampiran rumahnya. Dia kelihatan lebih tua, letih, dengan cara yang lebih mendalam daripada tidur. Saya berhutang maaf kepada awak. Dia memulakan yang sebenar. Bukan jenis yang saya minta sesuatu pada akhirnya. Awak tak berhutang apa-apa pada saya. Hutang sudah dibayar. Hutang itu tidak pernah nyata. Kade, saya tidak menyelamatkan nyawa awak dengan mengharapkan bayaran balik. Saya menyelamatkannya kerana ia betul. Tetapi kemudian saya kehilangan anak saya, dan saya memandang awak dan melihat peluang kedua, dan saya mengubahnya menjadi kewajipan. Itu salah. Dia mengacau kopinya, bukan meminumnya. Annie menghubungi saya semalam dari apartemennya. Dia sekarang bekerja runcit, mengurus kedai pakaian. Dia memberitahu saya bahawa ia memalukan. Saya tidak menjawab. Saya memberitahunya bahawa ia adalah kerja yang jujur. Mungkin kerja paling jujur yang pernah dilakukannya selama bertahun-tahun. Mungkin dia akan belajar sesuatu. Dia memandang saya. Dia meminta saya untuk membantunya, memberinya wang, mencarikannya jawatan, memperbaikinya seperti yang saya selalu lakukan. Saya kata tidak. Pertama kali, kanak-kanak memerlukan batasan, walaupun batasan orang dewasa. Ya, saya mengambil masa 32 tahun untuk memahaminya. Kami berbual selama sejam lagi. Bukan tentang perniagaan atau kewajipan, hanya dua lelaki yang sama-sama cuba membetulkan perkara yang tidak dapat diperbaiki dengan kekerasan sahaja. Apabila kami berpisah, dia berkata, saya dengar awak akan berkahwin esok. Berita perjalanan. Dia sentiasa pilihan yang tepat. Saya gembira awak akhirnya berjaya. Saya juga. Perkahwinan itu berlaku 2 minggu lalu. Majlis kecil di halaman belakang rumah kami. Hanya rakan rapat dan keluarga. Gadis-gadis itu adalah gadis penjual bunga. Mengambilnya dengan sangat serius. Berlatih berjalan perlahan selama berhari-hari. Mara memakai gaun putih ringkas. Saya memakai sut yang saya suka. Ikrar kami pendek, jujur, tertumpu pada perkongsian dan bukannya persembahan. Tiada gerak isyarat yang hebat, tiada ucapan yang rumit, hanya dua orang yang telah memilih satu sama lain. Apabila ia penting, menjadikannya rasmi. Semasa majlis resepsi, rakan kolej saya menarik saya ke tepi. Aduh, saya tidak pernah sangka awak akan keluar dari situasi itu. Awak nampak begitu terperangkap. Kadang-kadang awak perlu sampai ke titik terendah sebelum awak ingat awak boleh mendaki. Apa yang membuatkan awak melakukannya? Tarik picu di majlis gala. Saya terfikir tentang itu. Saya sedar saya telah cuba mendapatkan sesuatu yang tidak pernah tersedia untuk dibeli. Sebaik sahaja Anda melihatnya, benar-benar melihatnya, kekal menjadi mustahil. Dia mengangguk. Mendetik birnya ke arah saya untuk memilih apa yang memilih Anda kembali. Untuk itu, syarikat Mara telah berkembang dengan ketara sejak menandatangani kontrak. Perjanjian 20 juta dolar itu bertukar menjadi lebih banyak peluang, lebih banyak pelanggan, lebih banyak bukti. Modelnya berkesan. Dia telah mengupah sedozen orang dalam masa 3 bulan, membina sesuatu yang sebenar, dan saya menjadi sebahagian daripadanya. Bukan lelaki di sebalik tirai yang membuat semuanya berfungsi sementara orang lain mengambil kredit. Seorang rakan kongsi, setaraf, seseorang yang kerjanya diiktiraf dan bukannya diandaikan. Sungguh luar biasa betapa berbezanya perasaan itu. Semalam saya membantu Riley dengan kerja rumah. Tambahan asas. Banyak keluhan dramatik tentang mengira apabila dia mendongak. Ayah, adakah ayah gembira? Soalan mudah. Keterusterangan kanak-kanak 4 tahun memotong orang dewasa, ya. Sayang. Saya baik-baik saja. Mama kata ayah tidak selalu gembira, tetapi sekarang ayah gembira. Dan saya suka apabila ayah gembira. Kanak-kanak perasan segala-galanya. Simpannya,
proseskannya mengikut masa mereka sendiri. Saya juga suka apabila saya gembira. Kemudian Anda harus kekal gembira. Dia memberitahu saya dengan serius. Lebih baik begitu. Dia betul. Lebih baik begini. Inilah yang saya pelajari daripada 5 tahun tanggung jawab yang berpura-pura menjadi cinta. Anda tidak boleh membina kehidupan sebenar atas hutang. Anda tidak boleh mengekalkan perkongsian tanpa saling menghormati. Dan Anda tidak boleh memperbaiki seseorang yang yakin bahawa mereka sudah lebih baik daripada semua orang di sekeliling mereka. Perkara tentang lemas ialah Anda perlu melepaskan apa yang menarik Anda ke bawah. Walaupun ia adalah tangan seseorang yang Anda cuba selamatkan. Annesley membuat pilihannya sendiri. Mengutamakan ego berbanding pertumbuhan, pengesahan berbanding perkongsian, prestasi berbanding substansi. Pilihan itu menyusulnya bukan kerana saya memusnahkannya, tetapi kerana dia memusnahkan dirinya sendiri dan saya berhenti menerima akibatnya. Saya tidak membencinya. Hampir tidak memikirkannya lagi. Dia hanyalah seseorang yang saya kenali yang mengajar saya apa yang saya tidak mahukan dalam pasangan. Keluarga Chan sedang membina semula legasi mereka tanpa saya. Dan itu sesuai. Ia tidak pernah menjadi milik saya sejak awal. Saya hanya menyewa ruang dalam cerita orang lain sehingga saya tahu cara menulis cerita saya sendiri. Mara dan saya merancang percutian bulan depan. Percutian sebenar pertama selepas bertahun-tahun. Membawa gadis-gadis itu ke Disneyland kerana mereka telah meminta-minta sejak mereka mengetahui apa itu Disney. Ia adalah perkara biasa yang agresif, sangat membosankan, betul-betul apa yang saya perlukan. Seseorang bertanya sama ada saya menyesali 5 tahun perkahwinan dengan Annesley. Jika saya rasa saya telah membuang masa yang sepatutnya dihabiskan bersama Mara dan gadis-gadis itu. Sejujurnya, nombor 5 tahun itu mengajar saya apa itu bukan perkongsian. Mengajar saya perbezaan antara kewajipan dan pilihan. Mengajar saya bahawa kesetiaan kepada seseorang yang tidak menghargai Anda hanyalah kemusnahan diri dengan cara yang lebih baik. Saya perlu mempelajari perkara-perkara itu dengan cara yang sukar kerana saya tidak akan mempercayainya jika tidak. Dan ya, ia teruk. Ya. Ada malam saya berbaring di bilik tidur yang berasingan itu tertanya-tanya sama, ada saya pernah berasa seperti orang sebenar sekali lagi dan bukannya hanya peranan yang perlu diisi oleh seseorang. Tetapi saya keluar, membina sesuatu yang lebih baik. Menemui orang yang memilih saya kerana mereka mahu, bukan kerana saya berguna. Skim kemenangannya. Kemas kini terakhir. 3 bulan kemudian. Disinilah semua orang tiba. Annesley masih bekerja runcit di Orange County. Elias memberitahu saya bahawa dia sedang menabung untuk deposit pangsapuri yang lebih baik. Perlahan-lahan membayar yuran guaman. Dia menghubungi saya sekali melalui seorang rakan bersama. Bertanya sama ada kami boleh bercakap. Saya menolak, bukan kerana marah, hanya kerana menyedari bahawa sesetengah cawangan ditutup atas sebab yang baik. Syarikat keluarga Chan terus beroperasi di bawah kepimpinan baharu. Mereka stabil sekarang, lebih kecil daripada sebelumnya, tetapi menguntungkan dan jujur. Itu sudah cukup. Jackson Thorne, teman lelakinya, nampaknya berpindah ke Nevada dan mula bekerja di kasino. Elias mendengar melalui kenalan bahawa dia menjalani kehidupannya dengan baik tanpa menggunakan orang lain sebagai ATM. Kelakar bagaimana orang ramai berselera apabila faedah tamat. Mara dan saya telah menetap dalam perkongsian sebenar. Kami kadangkala bekerja sama. Dia akan bertanya pendapat saya tentang cabaran operasi. Saya akan membantu menyelesaikan masalah logistik, tetapi ia adalah kolaboratif dan bukannya berat sebelah. Dia menghargai input saya dan bukannya menganggapnya. Perbezaannya sangat mengejutkan. Gadis-gadis itu menyesuaikan diri dengan baik. Riley bertanya kepada saya minggu lepas mengapa saya tidak tinggal bersama mereka sebelum ini, dan saya memberitahunya perkara yang sebenar dalam bahasa kanak-kanak 4 tahun. Ayah sedang membantu orang lain sehingga dia menyedari bahawa dia sepatutnya berada di sini bersama kamu dan Mama. Ibu memikirkannya dan berkata, "Bagus, kerana kami memerlukan kamu di sini." Kanak-kanak faham.
Mereka faham tentang rasa memiliki dengan cara orang dewasa melupakannya. Bulan lalu, saya sedang menidurkan anak-anak perempuan saya apabila Sage bertanya, "Ayah, adakah kamu mencintai wanita yang seorang lagi? Wanita yang bukan Mama?" Saya duduk di tepi katilnya. Saya mengambil berat tentangnya, tetapi saya tidak menyayanginya seperti saya menyayangi Mama. Kadangkala orang dewasa membuat kesilapan tentang siapa yang sepatutnya bersama mereka. Dan kamu membetulkan kesilapan kamu. Ya, sayang. Saya telah membetulkannya. Bagus, katanya, berpuas hati sepenuhnya dengan penjelasan itu. Mama membuatkan kamu lebih tersenyum daripada mulut kanak-kanak berusia 4 tahun. Saya telah banyak memikirkan tentang hutang dan kewajipan berbanding pilihan sebenar. Tentang betapa mudahnya untuk mengelirukan rasa syukur dengan cinta, tugas dengan perkongsian. Elias menyelamatkan nyawa saya ketika saya berumur 19 tahun. Itu benar. Saya berhutang sesuatu kepadanya untuk itu. Mungkin bukan perkahwinan dengan anak perempuannya, tetapi pastinya rasa hormat, usaha, pengakuan. Tetapi inilah yang saya tahu sekarang. Hutang yang dibayar atas dasar dendam sebenarnya tidak dibayar. Ia hanyalah penderitaan berpanjangan dengan risit. Saya menunaikan tanggung jawab saya dengan membantu membina semula syarikat, dengan melakukan kerja keras selama 5 tahun, dengan cuba menjadikan sesuatu berfungsi daripada perjanjian yang pada asasnya rosak. Tetapi saya tidak berhutang kebahagiaan saya kepada sesiapa pun. Saya tidak berhutang masa depan saya kepada sesiapa pun. Dan saat saya terkeliru antara tanggung jawab dengan pemenjaraan adalah saat saya berhenti benar-benar hidup. Seseorang dalam komen bertanya sama ada saya akan memaafkan Ainsley atas apa yang dia lakukan, atas penyelewengan, penghinaan, bertahun-tahun melayan saya seperti saya dibuang. Soalan itu menganggap saya masih menanggungnya. Saya tidak. Pengampunan tidak selalunya pelepasan emosi yang besar. Kadang-kadang ia hanya meletakkan sesuatu dan pergi. Dia membuat pilihannya berdasarkan siapa dia. Saya membuat pilihan saya berdasarkan siapa saya mahu menjadi. Skim keseluruhan cerita. Saya harap dia mengetahui apa sahaja yang perlu dia ketahui. Saya harap dia menjadi seseorang yang lebih baik daripada siapa dia sebelumnya. Tetapi skim perjalanannya, bukan perjalanan saya. Perjalanan saya di sini. Menyediakan sarapan untuk anak-anak perempuan saya, bekerjasama dengan istri saya dalam cabaran perniagaan, membina kehidupan yang terasa nyata dan bukannya dilakukan. Semalam, Mara dan saya sedang menyemak rancangan untuk mengembangkan firma perundingannya. Dia sedang mempertimbangkan untuk membuka pejabat kedua, mengupah lebih ramai kaki tangan, mengambil kontrak yang lebih besar. Apa pendapat Anda? Dia bertanya. Terlalu bercita-cita tinggi. Saya rasa Anda sedang membina sesuatu yang nyata. Pertumbuhan adalah apa yang berlaku apabila Anda berbuat demikian. Dia tersenyum. Kita sedang membina sesuatu yang nyata. Ini tidak akan berjaya tanpa Anda. Ia akan berjaya. Tetapi saya gembira saya dapat menjadi sebahagian daripadanya. Saya juga. Skim perkongsian. Bukan seorang yang menanggung segala-galanya manakala yang lain mengambil kredit. Hanya 2 orang yang membina bersama, saling mengakui, saling memilih setiap.